Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So hari ini kita telah masuk pula dalam fasa PKP lagi. PKP yang bersyarat. Maknanya melihat keadaan COVID yang mula menyerang balik. So hakikatnya kita kena hidup bersama COVID itu. Bagaimana untuk menjalankan kehidupan dalam keadaan ketakutan dan sebagainya. Inilah yang akan kita hadapi tak tahu berapa lama lagi. Tengok keadaan pun memang nampak macam semakin genting Di segi ekonomi, bila aktiviti perniagaan tak dapat dijalankan, kilang-kilang yang beribu-ribu dah tutup, pekerja yang bukan beribu dah, berjuta dah yang tak ada kerja. Apa di sebalik bala itu Allah nak bagi kepada kita orang Islam? So dekat sinilah kita sebagai orang mukmin kena yakin apa keadaan sekalipun rezeki itu tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap ada rezeki yang Tuhan bagi kepada kita. Allah nak didik kita supaya taat kepada Dia. Bila manusia telah dahaka kepada Allah, maka Allah ajar manusia tu. Bukan Tuhan benci kepada manusia, Tuhan mengajar manusia. Tuhan mengajar kita supaya mengerti tentang mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah. Bila Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur akan nikmatku, aku tambah-tambah lagi. Allah akan gandakan lagi, Allah akan bagi lagi segala macam nikmat Dia ketika kita hidup. Dan kalau kamu kufur akan nikmat. Kufur nikmat ni berat mengingkari. Kita tak syukur apa yang Allah bagi. Kita gunakan segala nikmat itu untuk ingkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai kufur nikmat, menggunakan nikmat tangan tidak ke atas jalan yang benar, menggunakan nikmat mata untuk melihat yang haram, menggunakan nikmat mulut untuk cakap yang jahat-jahat, menggunakan nikmat kaki tangan anggota berjalan tempat-tempat yang maksiat. Ini semua perkara-perkara yang tertakluk di bawah kufur nikmat. Maka kita lihat hari ini manusia dah sampai peringkat kufur nikmat ini. Maka tak heranlah kalau Allah turunkan azabnya. Wa'imma dalam bentuk apa sekalipun, itu adalah merupakan azab Tuhan. Tapi bagi kita orang mukmin, kena ambil pengertian yang dalam, memahami tentang konsep untuk syukur nikmat tu. Kita kena banyak-banyak istighfar kepada Allah, kena ubah cara way of life, cara kita hidup. Dulu kita hidup lain, sekarang kita kena hidup lain. Sebenarnya sekarang ni Allah sedang mendidik kita untuk mengubah cara kita hidup. Dulu kita hidup dengan kemewahan, kesenangan. Hari ni Allah tak bagi, Allah bagi. Tapi kita kena banyak syukur. Jangan berlebih-lebihan dalam kehidupan kita. Ambil yang penting-penting dulu. Okey, itu yang sedikit kita lihat apa yang sedang berlaku. Macam mana kita nak mempositionkan diri kita dalam keadaan sekarang ni. Dengan nak bersalam tak boleh. Macam-macam lagi lah kalau kita lihat hari ni. Ini take start pada 1 Ogos ni kita dah mulalah penjarakan fizikal buat disebut. Kemudian kena pakai balik face mask. Semua benda ni sebagai satu didikan untuk kita. Memang kita nampak susah, tapi ada hikmah di sebalik itu. Okay, alhamdulillah. So kita kembali kepada tajuk kita, iaitu tentang syahadah. Jadi pagi ni kita nak bincang sedikit tentang syahadah. Syahadah ni saya ulang-ulang banyak kali sebab nak bagi faham kenapa kita perlu kepada syahadah.
Seperti yang kita dah kuliah-kuliah yang telah lalu, kita lihat terlalu banyak konten daripada syahadah, kerana bermulanya agama itu dengan menerima mengucap dua kalimah syahadah. Dan iman itu juga adalah daripada ucapan daripada ucapan dua kalimat syahadah. Tanpa syahadah tiada iman, tiada Islam, tiada ihsan, tiada arti kehidupan ini kalau tanpa syahadah. Dan Islam itu sendiri dibina di atas 5 tiang. Yang pertama adalah mengucap dua kalimat syahadah. So alhamdulillah, bagi yang dah ikut kuliah-kuliah kita, saya harapkan semakin kita faham, sebab kita ni pun bukan orang alim. Kita ni banyak orang-orang jahil, orang-orang yang perlu dididik, orang yang perlu mempelajari lagi segala ilmu-ilmu Tuhan. Jadi antara ilmu yang orang tinggal adalah ilmu tentang syahadah. Kalau kita yang mana yang dah ikut kuliah ni, kita boleh lihat terlalu banyak isi syahadah yang kita tak pernah belajar langsung, sama ada kat sekolah ke universiti kan, dan sebagainya kan. So sekarang ni kita dapat peluang, dan saya pun telah merancang beberapa program untuk pergi ke tiap-tiap negeri. Tapi nampaknya kekangan dah mula balik. Kita tak boleh buat ramai. Nak buat pun maksimum pun 20 orang je boleh. Tak apalah, kita dah janji, insya-Allah road tour kita akan kita buat juga. Cuma kali ini mungkin orang-orang yang Allah pilih je. Pasal makin kecil 20 orang je boleh dalam program tu. Jadi kalau 20 orang tu terlalu sangat sikit, tak boleh bagaimanapun kita tetap akan buat juga program. Daripada tak buat langsung, daripada seorang pun tak datang, lebih baiklah kita ambil 20 orang tu yang kita akan yang isi dengan program yang kita janji dulu, dengan program syahadah tu. Mudah-mudahan dengan roadshow yang kita buat ni, jelajah syahadah ni, kita harap dapat kumpulkan lagi ramai ahli-ahli yang mana yang di luar sana, kawan-kawan kita, sahabat kita yang belum kenal akan syahadah. Kita nak kenalkan tentang perjalanan apa syahadah yang kita bawa tu, iaitu tentang menerima balik syahadah dan tajdid semula syahadah tu. Jadi inilah antara satu tanggungjawab kita yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat bawa balik ahli-ahli kita yang mana yang tak kenal, tertinggal lah, bukanlah kata tak kerti, tak tahu, tertinggal. Dengan syahadah ni kembali balik kepada syahadah ni. Okey, ini yang saya rasa kita kena fikirkan sama-sama. Dan insya-Allah rasanya kalau tak ada apa hal, minggu depan lah kot, 15 tu di Kota Baru, Kelantan, 16 di Terengganu. Kemudian 22 tu balik ke Jembun Tebal balik. Ini antara program jelajah syahadah yang kita bawa ni. Sebab kalau anda yang mendengar ni, contents dalam jelajah syahadah ni banyak Dia bukan satu je. Sebenarnya kita mulakan program tu dengan aurat Ahmadiyah dulu, Ahmadiyah Idrisiyah. Ini tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Kita ajar dulu, kita ijazah dulu tarekat tu, supaya kita hendakkan ahli-ahli kita ni, dia datang ke program tu, dia dapat balik sesuatu, dapat balik buah tangan. Buah tangan dia apa? Zikrullah. Tu kita nak ajar zikir. Sebab zikir ni dia kena terima. Dia boleh baca, kalau macam lepas sembahyang tu kita baca gitu, dia umum Tapi yang ni khususiah, khusus. Sebab dia ada mursyid dia. Yang kita baca tu kita tak tahu siapa ketuk guru yang kita ambil amalan tu melalui siapa tu, sampai kedak kepada Nabi. Tapi dalam zikir tadi, zikir tarekat ni, dia jalan tu, sanad tu sampai kepada Nabi. Jadi kita nak amalan kita tu bukan saja dapat kebajikan pahala di akhirat, tetapi juga di dunia. Dunia dapat, di akhirat pun dapat. Sebab tu kita bawa. Jadi sebenarnya bukan tak boleh bawa tarekat ni, banyak tarekat. Macam saya sebut kemarin, ada 44 tarekat. Tapi yang ghalibnya yang kita baca biasa ni, tarekat ni Ibn Naqsybandinya, Syatariahnya, Ghazaliyahnya, termasuklah juga tarekat Ahmadiyah Idrisiyah ni. Jadi kita bawa, kita nak latih ahli-ahli kita. Sebab apa? Jenis-jenis tarekat ni, kalau dulu zaman saya dulu, benda ni dah jadi biasa dah. Memang orang kata tarekat ni rasa pelik. Dan ni pelik pula, orang pelik. Aku belajar tarekat ke?
Sebenarnya jangan menuduh benda tu tak betul selagi kita tak ada ilmu. Kena datang dulu, ikut dulu, dengar dulu. Kenapa perlukan satu amalan khusus? Ini kita amalan pun tak ada. Kita nak baca hari-hari, kita pun tak tahu nak zikir apa. Ni masalahnya. Sebab tu tujuan program syahadah ni kita nak didik, nak ajar supaya ahli kita ni faham. Waktu ni nak beramal ni, waktu ni nak baca ni, waktu ni nak baca ni. So kita susun hidup kita tu dengan cantik, dengan beramal, dengan berzikir ada waktu-waktu. Sebab akhir zaman ni manusia ni semakin jauh daripada amalan-amalan zikrullah ni. Dah lupa dah. Sibuk dengan FB lah, sibuk dengan dunia. Yang tak tahu benda dia buat. Senang tak juga. Susah je. Lepas tu duk gaduh susah dengan Tuhan. Hidup dia susah lah itu inilah macam-macam. Bala datang, musibah datang. Dah kita tak duduk dengan Tuhan. Kalau kita duduk dengan Allah dengan Rasul tu kita rasa tenang. Lepas tu zikir ni tujuannya nak duduk dengan Allah. Bila kita berzikir tu katalah kita ambil zikir tu dekat ni pagi tu setengah jam kita baca. Petang pula setengah jam. Kan banyak. Sehari pun dalam sejam gitu kita baca. Dah. Itu pun tak cukup kalau ikut. Tapi insya-Allah berbanding dengan tak buat langsung. Sekurang-kurangnya apa yang kita amal tu ada sandaran dia. Bukan saja-saja kita baca. Okey, itu yang tujuan dalam kita tujuan program jelajah syahadah kita akan buat tu. Okey, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. So pagi ni ada satu tajuk yang sama juga, itu tentang syahadah. Saya nak maklumkan sedikitlah tentang pengertian syahadah. Syahadah ni kalau kita cakaplah secara umumnya, syahadah ni kalimat syahadah. Apa dia kalimat syahadah ni? Syahadah ni bermaksud penyaksian. Sebab tu bila kita mengucap asyhadu, berarti aku naik saksi, aku bersaksi, aku beriktikad, aku mubayyi'ah, aku berjanji setia. Itu semua maksud aku bersumpah. Itu semua maksud yang terkandung di dalam pengertian syahadah, yang adalah penyaksian. Penyaksian berarti saksi. Berarti saksi. Kita ambil contoh macam ni. Kita kalau pergi mahkamah, hakim kan panggil saksi. Mahkamah, masuk dalam mahkamah, masa perbicaraan tu wajib ada saksi. Pasal saksi tu nak buktikan yang kes tu betul. Jadi siapa yang dia nak challenge kat dalam mahkamah tu, dia buat saksi lah. Jadi saksi tu boleh jadi dua. Sama ada saksi yang benar ataupun saksi yang dusta. Kenapa dibawa saksi? Sebab saksi itu dia melihat, dia nampak kejadian yang berlaku. Sehingganya dia layak jadi saksi. Dia tengok contohnya kereta aksiden. Dia ada tempat tu. Dia melihat bagaimana keadaan kereta tu. Sehingganya berlakunya kemalangan tersebut. Maka dia tu berhak jadi saksi. Pasal dia melihat dengan mata dia sendiri. Dia melihat, dia tahu. Dia dengar bunyi lagi. Kereta tu break macam mana. Semua dia tahu. Berbanding dengan dia cerita kepada orang yang kedua. Orang yang kedua tu dia hanya mendengar daripada saksi yang pertama. Mungkin tak betul cerita dia. Dia tak tengok. Jadi tak bolehlah panggil orang yang tak berada di tempat kejadian untuk jadi saksi. Sebab orang tu tak tahu. Main agak-agak mana boleh. Baik. Jadi bila kita faham yang ini, berarti kita boleh ambil pengajaran, iaitu orang yang mengucap syahadah. Maksudnya orang yang bersyahadah, dia mestilah orang yang tahu apa yang dia ucapkan. Bila dia kata asyhadu tu, aku nak saksi itu, dia kena tahu apa yang dia nak saksikan. Dia tak bolehlah saksi ikut suka. Hari ni mungkin dia tak tahu syahadah tu apa benda. Maka dia nak saksi apa? Dia hanya jadi macam burung. Tak tahu isi dia. Sebab kalau dia ucap pun dia macam tak ada apa benda lah. Maknanya saksi tu tak ada nilai. Bila saksi tu tak bernilai, Allah tak terima penyaksian dia tu. Sebab dia nak pergi ke mana? Contoh dia kata asyhadu alla ilaha illallah. Kalau ikut dalam bahasanya, aku nak saksi tiada Tuhan di semua melainkan Allah. Dia nak kena tahu aku nak saksi. Apa makna aku nak saksi? Tiada Tuhan tu apa makna tiada Tuhan? Dekat mana nafinya, dekat mana isbatnya? Jadi dia kena jelas supaya Tuhan yang disembah tu tidak Tuhan yang lain daripada Allah Taala tu.
Nanti lepas bukan pada zat Allah dia sembah, lain kepada zat Tuhan sebab dia tak kenal Tuhan. Begitu juga dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bila dia sebut, aku bersaksi bahasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Dan dia tak kenal Muhammad itu. Dia memang tahu Nabi Muhammad itu. Tapi secara khususiah dia faham tak? Pasal ini perjanjian. Satu perjanjian, satu janji setia antara seorang hamba dengan Tuhan sebagai seorang umat dengan seorang Nabi. Maka sebab itulah pemahaman maksud syahadah ini perlu kita ajar kepada manusia. Bukan main-main. Kita ajar solat je, syahadah kita tak ajar. Kita ajar puasa je. Bulan ni musim korban, kita ajar korban. Syahadah kita tak ajar juga. Sedangkan orang yang nak berkorban itu harus orang yang bersyahadah. Orang yang nak sembelih lembu ternakan itu juga orang yang kena syahadah. Dia tahu Allah, dia kena Tuhan baru boleh sembelih. Sebab tak sah sembelihan bila dia tak kena Tuhan. Memang boleh sembelih. Tanya orang tengok sembelih tu, kamu kena Tuhan tak? Yang nak sembelih sangat-sangat ni. Memang boleh sembelih. Siapa pun boleh sembelih. Tak pisau atas tu, tahu putih dua orang tu, ambrih dengan amri itu dah kelas. Tapi sah tak sah sembelihan tu. Sehingga dia benar-benar kenal akan Allah. Dia adalah menjadi saksi yang benar. Jadi syarat sah sembelihan korban tu juga adalah orang yang kenal Tuhan dan kenal Nabi. Tidak tak sah sembelih tu. Sebab tu beratnya syahadah ni, dia akan duduk di tiap-tiap tempat ibadat kita. Daripada ibadat atas tu, daripada syahadah tu sendiri, solat, puasa, zakat, haji tu, dia akan turun juga kepada amalan-amalan lain yang kita buat. Setiap amalan yang kita buat tu, kalau kita nak namakan dia ibadat, sudah dapat pahala, dia mesti balik kepada Allah. Mesti mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi apa kata punya ramai orang sembelih ibadat korban sedangkan dia tu hanya pandai tukang sembelih. Kalau tanya bab ketuhanan, dia pun nak jawab tak boleh. Gitu. Habis macam mana kita nak ambil dia? Sebab kita pegang dia pada dia pandai, dia ada skill untuk sembelih haiwan ternak, haiwan korban saja. Jadi ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang besar, maka ulama benda dekat situ. Kenapa? Syarat sah sembelihan mesti orang yang ma'rif, orang yang kenal kepada Allah, orang yang kenal akan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Ni berat. Sebab tu saya buat tadi, kalimat ini perlu diajar kepada manusia, bukan main-main. Sebab tu kita buat program syahadah, jelajah syahadah ni, tujuan kita nak buat satu program yang baik. Kita nak ajar, nak peringat. Kita bukan pandai, kita nak remind, peringat balik kepada manusia tentang keperluan kenapa kita kena kembali kepada syahadah. Bukan benda lain. Hari ni siapa tak tahulah, tengok pun takut. Politik ni macam dah gila dah. Manusia ni dah gila nak jadi pemerintah dah. Nak merintah apa benda pun kita tak faham dah. Agama tu letak di mana, bergaduh hari-hari. Okey, baik. So jadi maka dengan sebab itu kita juga tak masuklah, harap-harap tak masuklah dalam golongan orang yang hanya tahu cakap tapi tak tahu makna. Boleh cakap, semua orang cakap, lafaz tengok, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Makna dia apa? Ini persoalan dia. Sebab ni persoalan akidah. Persoalan akidah maknanya persoalan keimanan. Jadi kalau kita belajar lagi secara ringkas, ambil apa dia lafaz kalimat syahadah tu. Lafaz kalimat syahadah tu adalah lafaz perjanjian, adalah iqrar. Sebab tu Nabi sebut dan iman. Iman itu 3. Iqrar bil lisan. Kena iqrar dulu. Wa tasydid bi qalbi, dan dia kena benarkan dengan hati dia. Dan yang ketiga, wa amalan bil arkan, dia kena wajib atas dia untuk menghidupkan segala amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini perkara yang paling asas sekali, yang paling penting dalam pengertian dua kalimat syahadah. Dia harus ada iqrar kat situ. Jadi bila iqrarnya, kita tanya balik, bila yang kamu iqrar ni? Iqrar sendiri-sendiri. Sebab tu kena, bila orang masuk Islam, dia kena duduk depan tu imam dulu, tok qadi dulu, jabatan agama ke dulu, mufti ke, dia kena iqrar akan dua kalimat syahadah tu. Okay, inilah yang kita boleh sentuh tentang pengertian dua kalimat syahadah sebagai suatu iqrar kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian ada tentang dua perkara lah kalau kita sebut kat sini. Yang pertama yang berkenaan dengan akidah tauhid kita, iaitu
perjanjian kita untuk mengesakan Allah. Bila mengesakan Allah, mengesakan zat, sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh berlaku syirik kepada Allah. Jadi ini antara perkara yang kita duk sebut di dalam dalam perbincangan kita tentang dua kalimat syahadah tu. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, kita nak cerita apa? Penyaksian kita, penyaksian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawanya aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi dia adalah satu perjanjian kita dengan Allah. Kita dengan Allah sebenarnya tak ada perantaraan, hanya direct terus kepada Allah. Itu perjanjian kita berjanji dengan Tuhan. Macam mana kita sebut di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, engkaulah sahaja yang kami sembah. Jadi maksudnya apa yang kita sembah, kita puja hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan kepada Allah juga, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah sahajalah kami mohon pertolongan. Kita tak minta kat orang lain. Jadi kita punya doa kita tu terus saja kepada Allah dalam solat tu. Inilah perkara yang paling asas di dalam pengertian dua kalimat syahadah. Jadi kalau nak jaga, macam mana orang tanya, bang, kau macam mana nak jaga ni? Nak jaga perjanjian kita supaya perjanjian kita tidak rosak, tidak binasa. Kena mengajilah. Kena faham apa yang dalam Quran, apa yang terkandung dalam hadis Nabi, dan juga tulisan-tulisan kitab-kitab yang telah dikupas oleh ulama. Kita ni kalau nak baca Quran ni bukannya senang kalau nak kita nak faham. Kalau tak baca tafsir tu, dia banyak lagi kisah-kisah tentang Al-Quran ni. Sebab dia ada benda yang rohani jasmani, benda yang nyata dan yang tak nyata. Kadang-kadang kita tak nampak lagi. Betul, Quran dia ni satu perkara yang sangat tinggi. Maka ulama dia kupas balik, dia tulis semula balik nak bagi orang ramai, orang awam ni faham. Dia hurai. Itu yang jadi munculnya kitab-kitab, banyak kitab-kitab tulisan para ulama tu, sebab nak olah balik. Sebab kita bukan reti. Kita ni orang jahil macam kita ni lagi tak faham, lagi tak pandai tentang Al-Quran ni. Kalau baca tafsir itu saja boleh, tapi kita ni ahli tafsir kan, kita bukan mufassirin. So apa kita buat? Kita belajar bawah dulu, ambil kitab-kitab yang rendah-rendah dulu, buku-buku yang mudah-mudah kita mengaji itu dulu, asas bagi kita faham dulu. Baru kita naik satu peringkat. Jangan terekam tu kat atas tu. Ini perkara yang kita kena ambil iktibar lah. Baik, kemudian kalau kita tengok pengertian syahadah tu sendiri, dia adalah suatu lafaz. Suatu lafaz yang khusus diucapkan, yang kita kena ucapkan untuk apa? Untuk mengkhabarkan ilmu dan keyakinan dan maknanya. Tu, pengertian syahadah. Tentang apa? Tentang Allah dan Rasul. Jadi satu lafaz bila kita ucap asyhadu tu, kita dah tahu dah. Kita nak cerita apa? Kita nak beritahu kepada orang lain, nak beritahu kepada para malaikat, dan nak beritahu juga kepada Allah yang kita ini tahu dan kita kenal akan Tuhan Allah yang kita sembah, dan kita yakin benda tu. Kita tak boleh kita ucap kita tak yakin. Ini kita hanya ucap tapi kita tak yakin kepada Allah. Lepas tu kita buat benda lain. Kita start buat benda maksiat, buat benda jahat. Mana kita tipu Tuhan. Mana kita bukan saksi yang saksi yang sebenarnya. Dia jadi saksi dusta. Saksi ada dua. Satu benar, satu dusta. Yang tak kenal Tuhan, dia saksi, tapi saksi tipu. Melainkan dia kena kenal Tuhan tu dulu. Kenal Nabi, baru dia jadi saksi yang benar. Lepas tu pula, zahir pada batang tubuh dia, benda yang baik. Maksud dia daripada lidah dia, mata dia, tangan dia, kaki dia. Benda-benda yang comel, yang molek, yang elok, sesuai dengan lafaz dia tu tadi, tanda keyakinan dia mengenai dia akan taat kepada Allah dan Rasul. Ini benda yang kita kena faham kat sini ni. Baik, so bila disebut lafaz tu adalah perkara yang kena sebut oleh lidah. Bila lidah sebut asyhadu tu, lidah menyatakan
Lidah sebut, tapi hati dia letak kat mana? Hati dia tu yang kenal. Yang kenal Allah. Lidah tu nak kenal apa? Dia sebut je. Yang nak kenal tu adalah diri dia tu, hati dia tu. Yang nak mengkhabarkan ilmu dia tu. Maknanya kena ada ilmu dulu. Lepas dia ada ilmu, dia kena yakin. Tidak sia-sia mengucapan tu. Yang kita sebut ni bukan apa? Kita takut masa kematian tu. Sempatkah dia nak yakin dah? Tak pernah mengaji pun. Yakin benda dia tak kenal, yakin apa? So jadi, bila kita sebut satu lafaz yang khusus yang diucapkan untuk mengkhabarkan ilmu dan keyakinannya dan maknanya tentang apa? Tentang hakikat kewujudan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang ketunggalan dan keesaannya. Dia sebut zat tu, dia adalah bersama zat tu sifatnya, perbuatannya. Dan tentang ketunggalan, Allah tu tunggal. Esa. Satu wujud. Wujud Allah tu wujud hakiki. Manakala wujud makhluk tu, wujud yang ardi, yang mendatang daripada tiada kepada ada. Jadi wujud tu kemudian. Wujud tu siapa yang mewujudkan? Allah yang mewujudkan. Sedangkan hakikat wujud yang ada di alam ini adalah Allah SWT. Itu yang wujud sebenar-benar, wujud yang hakiki. Manakala even alam ini juga pun diwujudkan oleh Allah. Sebelum ni alam ni pun tak ada. Kita ni siapa? Kita ni lagilah baru. Alam pun tak ada sebelum ni. Apa yang ada? Apa yang wujud sebelum adanya alam? Allah Ta'ala. Sebab tu wujud Allah tu wujud yang qidam, sedia wujud. Jika Allah binasakan alam ni bukan ada apa, dia tu tak ada. Kita yang tak ada. Kita ni wujud yang baru. Itu dipanggil mendatang. Mendatang ni ardi yang mendatang. Daripada tiada kepada ada. Ini konsep kita nak faham dalam pengertian syahadah. Kita nak faham tentang apa? Tentang hakikat wujud sebenarnya adalah wujudnya Allah Ta'ala. Tunggalnya Allah. Esanya Allah. Sebab tu qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa apa? Esa apa? Esa pada zatnya. Esa pada sifatnya. Esa pada perbuatannya. Tu ini yang kita nak kena faham baik-baik. Sebab itulah pengertian syahadah ni dia amatlah penting kerana dia mula-mula sekali. Bila dia dah faham syahadah, dia sembahyang pun jadi mudah, dia nak buat ibadat lain pun jadi mudah. Kan? Kemudian yang keduanya tentang hakikat kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dan kebenaran segala apa disampaikannya. Mana benar Rasul itu datang daripada Allah, dan apa yang dibuat oleh Rasul itu semua itu daripada Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada sekalian manusia. Maka dua perkara ni. Pertama, dalam kalimat syahadah yang pertama dipanggil syahadah tauhid, yang kedua dipanggil syahadah Rasul. So secara umumnya, jadi pengertian syahadah ni adalah untuk nak mengkhabarkan ilmu yang kita ada pada kita dan keyakinan kita tu. Nak cerita, nak khabarkan apa? Nak khabarkan tentang hakikat kewujudan zat Allah, tentang hakikat ketunggalan dan keesaan dia, dan hakikat tentang kewujudan, tentang kenabian, kebenaran akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala apa yang Nabi bawa itu adalah benar datang daripada Allah. Maka bila kita belajar ni dulu, kemudian baru kita pergi sembahyang, buat kerja lain, maka jadi mudah kita yakin dengan Tuhan. Yang jadi huru-hara hari ni kita tak kenal Tuhan dulu. Kita tak pernah nak berjanji pun nak khabarkan ilmu kita ke, yakin kita ke. Tahu-tahu tiba-tiba dah suruh pergi solat, suruh buat itu, buat ini. Jadi kadang-kadang blur. Aku ni buat benda apa? Macam tak faham. Ni nak kena faham dulu, sebab tu cara kita mengaji tu kena salah. Memang pok-pok kapitalis, pok Yahudi ni, memang dia jahat. Memang dia tahu dah orang Islam ni kekuatan mereka dekat mana, iaitu pada dua kalimat syahadah. Runtuhnya syahadah, runtuhlah yang lain-lain. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak solat je. Solat tu datang setelah syahadah. Kalau kita solat, dalam keadaan kita solat, kita tidak nak mampu untuk mentauhidkan Allah, maka solat tu juga jadi sia-sia. Ke mana kita nak hadapkan solat kita tu kalau kita tak kenal Tuhan dulu, kalau kita tak tahu tentang yang wujud itu hanya Allah Ta'ala saja yang wujud, yang esa itu hanyalah Allah Ta'ala saja yang esa, maka kita melilau dalam solat kita tu pergi ke mana hala, bukan menghadap Tuhan, menghadap semua benda-benda yang baharu ni, yang muhdas. Ini yang satu yang perkara yang paling rumit, yang paling kritikal dalam pengertian syahadah. Sebab tu kita nak juga
nak ajar juga benda syahadah, walaupun tak ramai orang ajar, tak apalah, kita pun bukan orang alim sangat, tapi sekadar nak bagi faham. Jadi lepas tu kita carilah pula orang alim, ulama lain yang lebih arif lagi, mengaji, kupas satu. Jadi ini pun jenuh dah kita nak cerita kan. Jadi sebab itulah saya kata pesan semalam ada budak telefon, saya kata kamu kena tengok balik yang kuliah kita yang 50 hours, kuliah 50 jam, 50 slot kuliah tu, ulang balik kan. Jadi jangan baca sekali dah faham, cerita kau aku dah habis dah. Kamu habis kamu tak faham buat apa kan. Ini cerita kita nak memahami tentang konteks dalam pengertian dua kalimat syahadah ni. Okey, insya-Allah tu wallahu alam. Alhamdulillah, kita masih di tajuk tentang asyahadah seperti yang slide yang tadi tu. Dia asyahadah ialah penyaksian. Maksud penyaksian ni menyaksikan ada dua. Satu menyaksikan dengan mata, satu lagi penyaksian dengan mata hati. Boleh juga dikatakan penyaksian itu dengan perkataan dan perbuatan. Jadi syahadah ni berarti dia bukan ucapan, bukan semata-mata ucapan. Syahadah adalah penyaksian akan sesuatu dengan dalil yang qat'i, maknanya dalil yang pasti. Jadi maknanya bukan kita menyaksikan. Syahadah tu hanya semata-mata retorik atau semata-mata dengan sebutan, tanpa ilmu, tanpa keyakinan. Jadi tak sah penyaksian tu. Sebab tu kita nak kena faham bila kita belajar tentang syahadah ni, banyak konten dia, isi kandungan dia yang kita nak kena jelas, nak kena pasti, supaya penyaksian kita itu benar-benar penyaksian yang hakiki, bukan penyaksian yang kosong, tanpa ilmu ataupun tanpa dan juga tanpa keyakinan. Jadi asyahadah tu berarti mengetahui, tahu apa dia syahadah tu, menjelaskan, menerangkan. Bukan sekadar kita tahu, malahan juga kita mampu menjelaskan bila orang tanya apa dia tentang syahadah tu. Jadi boleh terang lagi. Jadi tentang pengertian, contohnya di dalam pengertian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka bagaimana dikatakan pengertian tentang kalimat atau syahadah tauhid, yang maksud la ilaha illallah dan syahadah rasul muhammadur rasulullah tu. So di sini kita perlukan ilmu, pengetahuan. Kita perlu mengaji, nak tahu, supaya bila kita mengangkat syahadah, kita dah bila angkat syahadah tu kita betul-betul yakin dengan Allah dan dengan Rasul. Demikian juga syahadah tu juga mengandungi pengertian iqrar, i'tiraf dan juga i'tiqad. Ini pengertian dia. Sebab tu setiap kali ucapan syahadah harus didahulukan dengan iqrar. Dia kena ada iqrar, baru diikuti dengan tasydik. Dia kena benarkan dengan hati tu. Maka yang dibenarkan dengan hati itulah yang dikatakan sebagai penyaksian dia. Dia membenarkan sesuatu yang dia saksi, dia yakin penyaksian dia tu. Dan dia benar dengan hati tu, maka sah penyaksian tu, sebab dia tahu, dia kenal Allah dan Rasul. Maka seperti disebutkan iqrar, atau dia mengiktiraf, atau dengan i'tiqad, dia keyakinan dia tu. Ini berarti bahasanya orang yang bersyahadah berarti orang yang menyaksikan akan sesuatu. Bersyahadah tentang Allah dan Rasul lah. Maka dia menyaksikan apa? Dia menyaksikan akan ketunggalan dan keesaan akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia menyaksikan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas penyaksian dia itu, maka dia itu disebut sebagai saksi. Mana orang yang mengetahui. Dan saksi dia ni saksi benar, pasal dia tahu sungguh, bukan dia main-main. Dia kenal sungguh Allah dan Rasul. Dia makrifah sungguh kepada Allah, dan dia yakin sungguh kepada, dia benarkan kerasulan Nabi itu. Apa yang Rasulullah suruh, semua dia buat. Mana menegakkan yang sunnah Nabi SAW itu, tanda yakin itu. Sebab tu orang kalau dia tak boleh nak tegak sunnah Nabi, dia yakin, dia tak sampai yakin sebenarnya. Sebab dia tak peduli, dia tak percaya masalah sunnah Rasulullah.
yang tegak, yang kuat menegakkan sunnah Nabi ni adalah orang yang yakin, yang mengenal akan Nabi itu sendiri. Jadi tak kenal Nabi, dia nak buat apa, nak tegak. Dia nak taruh janggut pun dia takut. Mungkin takut bini dia marah, tak elok, tak handsome. Nak pakai serban pun dia takut, nak pakai jubah macam Nabi pun dia takut, nak kena pakai necktie dia berani. Nak pakai bow dia berani, pakai cap dia berani. Ini orang ni bukan orang yang membenarkan kerasulan Nabi, pasal dia tak pedulikan Nabi. Dia tidak berakhlak dengan akhlak Nabi. Kita ni memanglah nak sampai akhlak Nabi tu yang macam Allah sebut dalam Quran tu, khuluqul azim tu. Memang susah nak capai khuluqul Quran, susah. Tapi setidak-tidaknya takkanlah sampai hujung jari langsung kita tak ada akhlak macam akhlak Nabi. Ikut macam Nabi Rasulullah tu. Beradab macam Nabi. Sebab apa yang Nabi buat tu semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak akan buat kalau satu benda pun kalau bukan wahyu daripada Allah. Maka dalam konteks syahadah ini, apabila kita menjadi saksi atas kebenaran Nabi Muhammad, maka kita tahu Nabi itu sendiri, kita yakin Nabi itu. Sebab itulah di dalam tahiyat akhir, tak kala kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka dia sebagai mahalul qiyam, maka kena hadirkan nur Nabi itu depan kita. Kalau tak ada Nabi, bila kita assalamu alayka tu, kau tu tuju kepada siapa? Kau tu tuju kepada Nabi. Bukan kita bayangkan Nabi itu tubuh badan dia, bukan. Mana kita hadir, kita faham yang Nabi itu ada depan kita. Sebab penyaksian ini berlaku di mana? Ketika Nabi naik Mi'raj, sehingga Allah perintahkan supaya baca dalam tahiyat tu, menyebut nama Rasulullah di dalam tahiyat akhir itu. Untuk apa itu? Maka kita belajar tentang bagaimana yang dikatakan mahalul qiyam itu, menghadirkan nur Nabi itu, maka jadi wajib. Tidak tak sah solat kita tu kalau tak ada Nabi di situ. Kalau tak ada Muhammad, siapa yang nak bawa amal kita naik kepada Allah? Sebab semua amalan kita kena lalu Nabi dulu. Dia bukan boleh terus bagi kepada Tuhan. Sebab tu Allah hantar Nabi dulu sebagai saksi atas apa yang kita buat atas dunia ni. Itu kita nak faham. Jadi orang yang digelar sebagai saksi itu sebab dia memberitahu akan sesuatu yang dia tahu. Dia bukan tipu. Maka kalau dia tipu, maka dia dipanggil saksi dusta. Apa hukum orang dusta? Munafik. Dia bercakap, dia menyaksikan, dia kata asyhadu alla ilaha illallah, sedangkan dia tak kenal Tuhan. Dia nak hurai pasal Tuhan pun tak boleh, nak cerita pasal sifat Tuhan pun tak boleh. Bukan suruh cerita tentang zat Tuhan, sifat Tuhan pun dia tak mampu nak hurai. Macam mana nak cerita tentang Tuhan? Macam mana dia jadi saksi? Ini persoalan kita kat sini. So jadi kita kena jelas, bila kita menjadi saksi, kita kena tahu bagaimana dikatakan saksi dalam syahadah tu. Itu yang saya tekankan selalu. Kita kena mengaji bab-bab macam ni bagi faham. Jadi jangan jadi saksi dusta. Saksi dusta tu munafik. Setiap kali kita angkat syahadah dalam sembahyang tu, dia dipanggil munafik. Sebab kita tak kenal Tuhan dan kita tak tahu Nabi tu. Kita tahulah Nabi Muhammad kan, Rasulullah, tapi Nabi tu macam mana? Apa tanggungjawab kita sebagai membenarkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ialah melaksanakan segala sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat, cara Nabi makan, cara Nabi duduk, cara Nabi solat, semuanya kita buat macam Nabi. Walaupun bukan 100%. Ialah maklumlah kita ni orang awam. Kalau tok guru ulama tu lain, dia sanggup buat, kita tak sanggup nak buat. Tapi setidak-tidaknya ada amalan-amalan yang kita yakin ni kena buat ni. Yang kita tak boleh tinggal ni, amalan sunnah Nabi ni. Kena tidur malam nak ngiring ke mana? Nak makan macam mana? Nak buang air besar macam mana? Nak berwuduk macam mana? Semua kita ikut apa yang Nabi ajar kita. Barulah dinamakan kita ni membenarkan kerasulan Nabi. Kalau tidak, kita tak boleh dipanggil saksi lagi. Jadi saksi dusta di situ. Okey. Jadi kesimpulannya, syahadah ni membawa arti mengetahui, menerangkan, menjelaskan. Maknanya kita kena tahu, kita boleh terang, kita boleh jelaskan bila orang bertanya kepada kita. Dan kita juga mampu menjadi pendakwah secara takat yang kita mampulah cerita balik ke orang lain. Apa dia maksud syahadah ni? Kenapa dipanggil syahadah? Bila kita tahu nak cerita apa? Nak cerita tentang Allah dan Rasul. Itulah dakwah yang kita nak bawa. Sebab apa nak cerita tentang Allah? Supaya manusia itu tidak melakukan syirik dengan Allah Ta'ala. Jadi hanya Allah saja yang disembah. Seperti katakan, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu yang kita nak khabar pun, nak ceritakan kepada orang lain. Itulah dakwah kita. Itulah mesej yang dibawa oleh setiap Nabi, daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, sampailah kepada kita hari ini. Itulah mesej yang kita nak bawa, supaya manusia itu tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Maknanya mentauhidkan Allah. Jadi bila nak mentauhidkan Allah, kita kena kenal lah Tuhan yang kita nak sembah tu, supaya kita tidak sembah Tuhan yang lain. Tidak sembah Tuhan matahari,
Tidak semua Tuhan Tok Pekong tu, tidak semua Tuhan awan ke benda pelik-pelik nampak kat langit tu sembah. Ataupun semua Tuhan dunia yang kita duk gila, ataupun semua Tuhan FB, ataupun Tuhan Dajjal, ataupun Tuhan media sosial. Gila kat situ. Orang kata dia lebih kenal media sosial lagi daripada kenal Tuhan. Itu dah sesat dah tu, ajaran tu. Maka sebab tu kena tahu. Di samping dia kena ikrar, berjanjian itu, ataupun dia kena iktiraf, ataupun janji setia mubayyah. Dan i'tiqad yang dikemukakan melalui apa? Diterjemahkan melalui perkataan dia ataupun perbuatan dia. Dia kena terjemah, maknanya segala apa yang dia yakin tu akan zahir melalui lidah dia ataupun perbuatan dia. Cara dia berjalan, cara dia bercakap, semua tu adalah hasil daripada terjemahan apa yang dia yakin kepada Allah dan Rasul. Sebab tu manusia dia buat jahat sebab dia tak yakin kepada Allah dan Rasul. Dia tak kenal Tuhan, maka dia buat ikut nafsu-nafsu dia. Tapi kalau dia tahu macam mana Allah yang sentiasa melihat akan dia, Allah sentiasa akan mengetahui apa yang dia buat, maka di situlah dia akan menterjemahkan segala kelakuan keyakinan dia tadi dalam bentuk perbuatan dia. Kalau dia bercakap yang baik, kalau perbuatan dia, orang suka tengok perbuatan dia, kan? Orang tengok dia pun orang suka dah, tengok muka dia pun orang suka dah, sebut nama dia pun orang suka dah. Macam Nabi tengok, macam ulama-ulama. So Imam Syafi'i sampai hari ni orang dia sebut, orang suka dengan dia sebut perkataan Imam Syafi'i, berasa bangga kita menjadi apa? Menjadi pengikut akan Imam Syafi'i. Yang kata ketuk guru kita tu siapa, kita ikut, kita mengaji dulu, kita dengar ulang cerita kat kawan-kawan kita, tok guru aku, kita sebut nama tok guru kita. Kenapa? Sebab kita suka ke dia. Sebab mereka ni orang-orang alim ulama ni, dia menterjemahkan keyakinan dia dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam membenarkan kerasulan Nabi itu dalam bentuk perkataan dan perbuatan dia. Sebab tu pentingnya dua kalimat ni. Kita tak reti, itu jadi perangai hantu jin setan semua cukup. Contoh kita yang paling mudah, kita tengok ya, ni benda-benda yang kita tak patut buat. Orang yang merokok contohnya. Nabi merokok tak? Tak. Malaikat suruh dia merokok tak? Tak. Siapa suruh dia merokok? Mungkin setan, jin. Contoh. Jadi kalau dia tahu tak boleh, tinggal je lah benda tu. Tapi kenapa nak buat juga? Keyakinan dia tak cukup kuat nak mempertahankan sunnah tu. Kat situ. So inilah benda-benda yang kita kena fikirkan dalam konteks syahadah yang kita cuba nak bincang ni. Jadi benda ni mungkin tak banyak orang bincang. Jadi kita ambil peluang di sini. Dalam grup kita mengaji ni, tujuan kita bukan nak cari berapa ramai followers. Tujuan kita mengaji ni nak memahamkan syahadah tu. Sebab syahadah yang kita nak saksikan, itulah yang kita nak mati nanti. Maka akhir kalam juga itulah penyaksian kita kepada Allah dan Rasul. Jadi nak kata apa? Sebab tu Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa yang akhir kalam dia dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam syurga Allah. Jadi penyaksian itu bukan masa nak mati saja, tetapi berlaku sekarang ni. Maka dia kena tanamkan, dia kena semaikan, dia kena tahkidkan dalam hati dia tu tentang penyaksian dia kepada Allah dan Rasul, supaya penyaksian itu sentiasa berlaku. Bukan berhenti sekejap ni pagi ke masa solat, tak. Penyaksian itu berlaku setiap waktu, saat dan masa dan ketika, tak kira dalam keadaan apa sekalipun, berjalan sentiasa penyaksian itu kepada Allah. Maka dia buat apa saja pun dia akan pandang balik kepada Allah. Ini kerja Allah, ini kerja Allah. Apa yang berlaku itu semua dipandang balik kepada Allah. Sebab tidak akan berlaku, tidak akan bergerak suatu perbuatan itu melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti datang daripada Allah Taala. Takkan berlaku. Buat Imam yang saya duk cakap ni pun, apa yang saya nak cakap selepas ni pun dah direkod, dah ada dah tulisan tu. Kata-kata tu cuma saya nak ambil je cakap. Semua tu daripada Tuhan, bukan daripada kita. Daripada kita ni benda yang Allah larang tu, tu kita suka ambil. Allah larang jangan cakap, itu cakap benda jahat. Itu kehendak Tuhan juga. Kalau bukan kehendak Tuhan, tak cakap juga yang jahat tu pun. Sebab emang yang baik kan, yang jahat kan, semua datang daripada Allah. Cuma cara kita nak cakap itu, nak pilih yang mana. Kita nak cakap dalam keadaan kita mentauhidkan Allah, ataupun kita nak cakap dalam keadaan kita kufur kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Sebenarnya ni kita kena faham baik. So, jadi dalam pengertian syahadah ni sangat luas pengertian dia. Jadi kita nak kena belajar, nak bagi reti supaya kita tak jadi orang yang sesat. Mana kita betul-betul bila kita pada syahadah tu, kita dah yakin dah. Sebab tu beza saya tanya budak, yang mana kamu, yang siapa dah terima syahadah dah, yang terjadi balik, yang menerima balik syahadah tu, apa perasaan kamu? Memang bezalah. Sebelum kita tak bersyahadah dulu, kita tak faham. Kita ingat kita ni dah orang Islam, memanglah Islam. Tapi Islam lagu tu lah, duk harap yang tok nenek punya keturunan tu. Tapi setelah kita sendiri, kita mengucap sendiri, mengucap dan kita hadirkan sendiri, kita terima sendiri, kita yakin dengan hati kita, kita tasydid masa tu, kita benarkan dengan hati,
akan maksud syahadah tu, membenarkan ketuhanan Allah SWT dan membenarkan kerasulan Nabi. Kita terasa lain mati tu, macam orang kata apa, macam air yang mengalir sejuk masuk dalam hati kita tu, macam kita minum air tu, kita rasa lazatnya, nikmatnya bila kita mengucap syahadah, pasal nur tu masuk dalam hati kita. Maka ketika itulah kita terasa keyakinan kita tu naik terus. Daripada dulu kita duduk tempat yang hina, kita rasa Allah muliakan kita. Sebab apa? Orang yang mengucap dua kalimat syahadah itu, Allah kata apa? Bergegarnya tiang nur di arasy. Tiang nur tu depan arasy tu, bergegar tiang tu. Setiap ucapan kalimat yang kita ucap kat sini. Kalimat yang mana? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Sebab tu mulianya bila kita sentiasa duduk di dalam keadaan penyaksian kita kepada Allah. Jadi penyaksian ni berlaku macam Nabi tu sentiasa tak tinggal. Imam ulama sendiri pun sentiasa mereka tu duduk di dalam penyaksian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sampai situ orang kata bukan senang. Tak apa. Yang penting kita mulakan dulu. Ni kita tak mula langsung. Kemudian kita kata macam-macam. Kita tak pernah lalu. Kita tak pernah minum air. Tak pernah makan kek. Kita duk kata kek tu tak betul. Sesat lah, kotor lah. Kita contoh. Kita makan sekali. Pun kita tahu macam mana sedapnya. Sama juga dengan syahadah. Kita duk petikai itu, petikai ni kan. Kita tak lalu pun, tak pernah pun. Bukan benda ni benda tipu. Bukan benda palsu. Benda ni memang ada nas dia. Ada nas dia. Ulama-ulama dah tulis siap dah. Dalam kitab-kitab, karangan kitab-kitab. Tak. Masalahnya pula, orang lah ni tak nak baca kitab. Dia nak baca Quran je. Baca secara harfiah, tafsir Quran tu. Memang tak jumpa lah. Sebab ulama dulu yang tulis tu sebab kita ni tak kerti. Dia tahu dah akhir zaman ni manusia ni kesesat banyak. Maka dia nak baca Quran pun kita tak faham. Maka daripada Quran tu hukum hakam diterjemah dalam bentuk kitab-kitab. Dah orang marah pula kata kitab kuning tu tak betul. Kitab turah tu macam-macam ada dikutuk dia orang balik. Padahal kita nak tulis sebuah kitab bersetengah mati kita, tapi tak boleh. Tapi kenapa ulama tu boleh tulis? Mereka inilah yang menterjemahkan balik. Sebab mereka ni adalah waris para nabi. Begitu. Kita nak faham. So jadi dalam konteks syahadah ni kita akan lalu satu kuliah bagi faham. Jadi yang mana pendengar-pendengar tu boleh kongsi, kita tengok dalam slide ni macam mana nak buat. Kita kalau ada program nanti datang ke program tu. Kita duduk di depan ramai-ramai. Kita saksi sendiri, kita iqrar sendiri, kita tasydid di situ, kita rasa macam mana nikmat kan, nikmat syahadah yang kita tak pernah rasai selama hari ni. Benda ni memang sangat unik. Siapa yang buat, dia tahulah macam mana perasaan dia kan. Jadi bolehlah kongsi kan, kalau ada info-info macam ni, kita kawan-kawan yang dah terima, kita tengok benda ni benda baik, benda daripada Nabi, daripada para yang turun kepada para ulama. Maka ulama buat benda ni sampailah kiamat. Inilah tanggungjawab tugas Nabi yang paling mulia sekali, iaitu mengajak manusia balik kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.